min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin kerana memberikan kita ruang dan kesempatan, memberi kita umur sehari lagi. Ni syukur ni tinggi-tinggi syukur yang kita harus syukuri, dan beri kita ruang kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, dan paling penting untuk kita sama-sama dapat merasakan bahawa nikmatnya menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah, insya-Allah. Dek, kuatkan sikit lagi suaranya boleh tak? Sebab saya dengar suara saya. Juga kita panjatkan pujian tertinggi pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perjuangan baginda 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah melayakkan kita untuk dapat jawatan yang namanya apa? Hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Ini kekuatan yang kita, macam ni jelas tak? Saya nampak orang macam tercengang-cengang. Mikrofonnya macam tak jadi ke jadi. Okey. Jelas. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai satu daripada tanda kita merasa nikmatnya menjadi pengikut Rasulullah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Cuba salam. Oh, tak boleh salam ya. Lupa. Okey. Kita dalam bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Apa hebatnya bulan Rajab? Ada apa di bulan Rajab? Ini dia. Maka kita nak bangun balik kekuatan. Tak payah tanya-tanya lah ya. Kalau boleh kita tanya tu jawab. Kerana tak jawab itu menandakan kita ada ilmunya. Kalau tak dijawab, maknanya kita ada ke tak ada tak tahu. Kalau ada betul ke tak betul tak pasti. Tapi kalau kita jawab tapi salah, maka kita boleh betulkan. Okay, ini kekuatan. Jangan takut bertanya, jangan takut ditanya. Kerana bawah tanah pasti kita akan ditanya. Jadi get ready lah dari sekarang. Saya senang ditanya. Okay, saya boleh ditanya. Ini contoh. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jadi terima kasih pada saudari pengurusi Puan Siti Esah, Wan Esah. Okay, dan seluruh jawatan yang mengizinkan, yang menguruskan program, dan kita diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama sampai ke sini. Jadi sekali lagi kita berada di bulan Rejab. Apa hebatnya bulan Rejab? Puasa sunat. Okey. Jadi bulan Rejab merupakan satu daripada bulan-bulan yang diharamkan bergaduh, diharamkan berbuat maksiat, diharamkan buat salah, diharamkan kita curi, diharamkan kita buat benda-benda maksiat. Ini kekuatan yang nak diangkat. Bukan sekadar kita ingat kita boleh puasa sunat Rejab. Puasa sunat boleh bila-bila, tak Rejab, tak Syaban. Okey, kerana puasa sunat boleh sepanjang tahun. Maknanya kalau Rejab pun kita nak puasa Isnin Khamis, maknanya pahalanya digandakan. Okay, 2 kali ganda. Kalau puasa sehari Isnin Khamis atau setiap hari, atau puasa Nabi Daud, ataupun puasa apa-apalah, puasa hari putih dan sebagainya. Maka kalau bulan Rejab dianggap bulan yang kita katakan dipilih Allah untuk menjadikan kita dapat menyemak diri. Bulan Rejab adalah bulan di mana kita boleh menyemak diri, terutamanya dari segi ibadah. Kalau kita ambil sejarahnya, okey, sejarah yang kenapa bulan Rejab. Ada lagi bulan-bulan lain yang namanya bulan haram. Bulan apa? Sebelum Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, lagi Muharram. Ini kalau kita bilang Januari, Februari, bangun tidur pun ingat. Tapi kalau bulan kita, bulan Islam, ini pun satu masalah juga. Kita faham bulan orang lain, tahun orang lain, tapi kita tak faham tahu Islam, bulan Islam. Okey, ini kekuatan yang kita kalau boleh nak bangun, nak ubah. Saya nak tahu apa dia Muharram, Safar ni, semua benda-benda ni. Okey, supaya kita sama juga tarafnya dengan Januari, Februari, Mac, April. Oh, itu memang tutup mata, pejam mata pun ingat. Okay, sebab kita tak kisah bulan kita. Ini pun masalah besar juga. Maka mudah-mudahan bulan Rejab ini bulan mengangkat diri, bulan memperbaiki diri. Sebab itu kalau mengikut sejarah,
Bulan Rajab adalah bulan di mana semua kabilah-kabilah, semua orang kafir Quraisy, semua orang kafir lah yang belum Islam, mereka berhenti bergaduh, berhenti berperang, berhenti untuk berserang menyerang, berhenti untuk buat jahat. Semua keburukan tinggal. Kalau ada orang sakit hati pun disimpan. Aku tak nak balas bulan ni, aku nak balas bulan lain, kerana tak nak bergaduh bulan Rajab. Dan mereka banyak membaharui doa-doa di bulan Rajab, banyak buat baik di bulan Rajab. Tidak sebab orang-orang biasanya kabilah-kabilah ni suka bergaduh, sikit punya hal bergaduh, bergaduh, berperang, bertikam lidah, fitnah memfitnah. Ni semua benda-benda ni. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada ibrahnya, ataupun apa kekuatan yang kita boleh faham daripada peristiwa itu? Sebab mereka tentukan, kita kata kalau kita ambil dalam surah Al-Quran menjelaskan 2-3 tempat. Okey, kata-kata surah Taubah ayat 36 kita kata, ataupun surah Baqarah. Maka kita ambil kira bahawa bulan ini orang kafir berhenti bergaduh. Kita ambil cara mudah. Okey, maknanya kita kata Allah jadikan 12 bulan, tapi dan Allah jadikan juga 4 bulan bulan haram. 4 bulan tak bergaduh, 4 bulan jadi baik, 4 bulan tak mencuri, 4 bulan tak tipu. Dimula dengan bulan Rajab. Boleh nampak? Jadi bulan Rajab bulan membaiki diri, bulan kita jadi lebih baik. Jadi kalau ngumpat bulan Rajab tak boleh ngumpat. Latih diri sebulan Rajab tak ngumpat orang. Rasa dengki bulan Rajab tak payah dengki. Ni kekuatan. Nak ambil orang punya ke, nak gitu ke, nak bohong ke, nak sakit hati ke, tak boleh. Ini bulan-bulan penyucian kita panggil. Bulan-bulan menyemak diri. Aku jadi baik ke tidak bulan Rajab ni? Okey. Sebab itu doa kita, ya Allah Tuhanku, berkati kami di bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Sebab apa kita nak kena bersihkan hati sekarang? Sebab nak jumpa Ramadan. Lepas Ramadan nak jumpa haji. Betul? Ini kekuatan yang nak kata tuan. Kata nak jumpa Syawal, banyak dosa balik dah. Betul? Sebab itu sekali lagi kita belajar melatih diri di bulan ini. Saya tak ngumpat orang, saya tak sakit hati dengan orang, saya tak nak dengki dengan orang, saya tak ambil orang punya, saya tak nak bergaduh dengan siapa-siapa, saya tak nak masa muka dengan siapa-siapa. Saya hanya nak buat baik, saya hanya nak ibadah, saya hanya nak jaga Allah, bukan nak jaga orang, bukan nak jaga tepi kain orang ke, tengah kain orang ke, tak kisah. Artinya kalau dia masuk bulan Rajab tak ada berubah, makna tak jadi hamba Allah, jadi hamba nafsu, jadi hamba syaitan. Ini kekuatan bulan yang katakan bulan haram. Haram buat dosa dengan Allah. Okay? Itu yang kita belajar daripada kenapa Allah letakkan ada 4 bulan haram, 4 bulan pembersihan diri. Boleh nampak? Maknanya kalau sekarang masih ada busuk hati, sakit hati, bengkak hati, benjol, muka masam, bengkak, sakit mulut, laser, fitnah orang, bermaknanya kamu tak layak berada dalam bulan Rajab. Okay? Maknanya kita belum jadi hamba Allah. Jadi nak pakai doa, ya Allah Tuhanku berkati kami di bulan Rajab tu, tak pakai untuk kita. Orang yang nak berkah maknanya orang yang ikut perintah Allah. Orang yang nak berkah, orang yang dekat dengan Allah. Maka kita nambah kekuatan. Okey? Boleh atau tidak? Boleh berubah ke tidak? Saya berazam, saya bercita-cita, InsyaAllah bolehlah tu. Orang Malaysia atau orang Islam buat perkataan insya-Allah tu tidak ikut makna. Kalau datang, jomlah datanglah kenduri saya, insya-Allah, tak datanglah tu. Kita langgar Allah. Dengan izin Allah tu kita tukar dengan izin iblis. Sebab jawab insya-Allah tak pergi, jawab insya-Allah tak datang, jawab insya-Allah kalau anak, ayah tolong beli. Ini kalau satu kes sebagai keluarga, ayahnya nak pergi outstation, anak pesan, anak nombor 1 kata saya nak kereta, anak nombor 2 kata nak bas, anak nombor 3 kata nak kapal terbang. Ayahnya jawab insya-Allah. Apa anak dia cakap?
Ayah jangan jawab insya-Allah, jawab iya. Apa sebab terjadi begitu? Sebab anak sudah belajar kalau sebut insya-Allah tak buat, sebut insya-Allah tak bagi, tak sebut insya-Allah tak beli. Jadi akhirnya anak hilang kekuatan insya-Allah. Dengan izin Allah itu hilang dari hati anak-anak sebab mak ayah sebut insya-Allah tapi tak pernah buat. Ini penderhakaan pada Allah yang sangat besar. Situ itu kita kata kalau orang yang tidak merasa ada Allah dalam kehidupannya ataupun dalam amalnya ataupun dalam perbuatan hariannya, maka dia terlekang dari Allah. Bila terlekang dari Allah, dia tidak jadi hamba Allah tapi jadi hamba iblis. Sebab itu kalau bercakap tentang syirik, bukan saja sembah patung itu syirik, tapi kita kata ada perkataan katalah suka kamu lah buat, kamu buatlah suka hati kamu. Ada Allah tak situ? Ada ke tak ada Allah? Kalau kita kata pandai-pandai awak lah buat, seserah kat awak, suka hatilah buatlah macam mana pun. Ada Allah ke tak ada? Tak ada. Dia tak boleh buat kalau tak ada izin Allah. Jadi kadang-kadang kita guna perkataan, pergilah mana nak suka, pandai-pandai suka kamu lah pergi. Wah, suka kamu ke sukanya Allah? Mahu kamu ke mahunya Allah? Ni yang banyak-banyak perkataan. Nanti mungkin ada ruang lain insya-Allah. Maka hari ni kita nak bercakap tentang bagaimana agaknya nak jadi calon syurga. Betul? Kalau dah sampai bulan Rejab tak rasa kita nak baiki diri, maknanya syurganya ada ke tak ada? Sakit. Boleh nampak? Apa sebab kita tak rasa Rejab ini bulan perubahan? Bulan Rejab ada berlakunya peristiwa apa? Isra Mi'raj. Apa dapat dalam Isra Mi'raj? Ada solat. Betul? Dalam apa ada lagi dalam Isra Mi'raj? Sebelum berangkat dari Masjidil Haram, Nabi dibuat apa? Dicuci hatinya lagi, dikeluarkan hatinya lagi. Jadi kita nak belajar bulan Rejab, bulan penyucian hati. Orang yang hatinya senang, hatinya lapang, mukanya senang, mukanya lapang, mukanya berseri, hatinya baik, perkataannya lembut, matanya tenang. Ini yang kita kata berlaku Isra Mi'raj, di mana Nabi disucikan hatinya. Maknanya kita sebagai umat Nabi, kalau bulan ini mulalah bersihkan hati sebab nak jumpa namanya Ramadan. Boleh nampak? Sebab bulan paling suci. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekarang ialah aku mahu atau tidak berubah, berusaha untuk tidak berubah. Sebab itu kita jaga balik otak kita nak apa. Kalau Isra Mi'raj kita tengok, dapat solat, itu memang matlamat besar sekali. Betul? Kerana solat boleh merawat hati yang susah. Nabi ketika itu senang hati ke susah hati? Susah hati. Kalau susah hati maknanya jumpa siapa? Jumpa Allah. Kalau itu yang terjadi pada Rasulullah, kita ni siapa? Kita siapa? Kita ni siapa pada Nabi? Umat, pengikut. Nak ikut siapa lagi? Aku utus Rasulullah untuk jadi contoh uswatun hasanah, contoh terbaik. Boleh nampak? Maka bulan Rejab, bulan turunnya bulan berlakunya Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj pertama Nabi dibersihkan. Walaupun Nabi itu memang tak ada dosa, betul? Orang tak ada dosa panggil apa? Maksum. Maknanya tak ada orang yang tak buat dosa kecuali Nabi. Tak ada orang yang tidak berdosa kecuali Nabi. Jadi jangan percaya orang, dia tu begitu, begini. Memang kena percaya. Bila bukan Nabi, makna dia ada kesempatan buat salah, ada kesempatan cakapnya salah, ada kesempatan perbuatannya salah, ada kesempatan pemikirannya juga mungkin salah. Boleh nampak?
Kadang-kadang kita taksub dengan seorang, mengikut ini, gini. Pegang sampai mati. Tidak melihat ilmu-ilmu lain, pandangan-pandangan orang lain. Saya datang, kalau ustaz ni baru datang, ustaz ni tak datang. Oh Allah. Pilih-pilih, betul? Maka Isra Mi'raj ini bulan Rejab. Saya ambil sempena bulan Rejab sebab itu mak ayah kena cerita. Mak kena cerita ke anak. Kalau tidak anak pun tak tahu bulan Rejab apa. Ini bulan begini, bulan ini ada ini, ada ini, ada ini. Sebab itu Isra Mi'raj ni bukan cerita saja naik borak, naik ke langit, jumpa Allah, dapat solat, selesai. Kalau begitu anak tak rasa hebat Isra Mi'raj. Anak tak rasa hebat Rasulullah itu adalah sudah diakui sebagai hamba, betul? Maka kita ambil prosesnya. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Surah Isra ayat 1. Saya suka bagi artinya supaya cepat faham. Ya? Balik semak. Saya sebut surahnya, saya sebut nombornya untuk semak. Jangan. Boleh? Jadi kita katakan ini bulan Rejab, bulan berlakunya Isra Mi'raj. Bila berlaku Isra Mi'raj ada prosesnya, betul? Nabi disucikan hatinya. Untuk kita belajar sucikan macam mana suci hati? Apa cara nak suci hati? Kalau cuci baju pakai apa? Pakai sabun. Nak cuci hati sabunnya apa? Zikir, solat, ibadah, buat baik, sedekah. Fikir lebih banyak fikir akhirat daripada fikir dunia. Tamak akhirat lagi tamak dunia. Mukanya tenang, zikirnya banyak, hatinya bersih sebab tidak cakap buruk orang, cari buruk sendiri. Dia tu, dia ni, bukan dia tu, dia ni. Dia ni dah baik belum? Dia tu memang dia ni elok dah. Ni, sebut diri dia dulu. Kalau aku belum elok, aku tak boleh kata orang lain buruk. Sebab itu menyemak diri itu sangat mahal. Sayyidina Umar buat setiap sebelum tidur semak diri. Apa kesalahan aku buat hari ni? Aku pukul siapa hari ni? Aku cakap buruk apa hari ni? Aku salah buat apa hari ni? Aku tak sempat buat apa hari ni? Kalau datang saja-saja sebab Allah tak ada kerja. Atau datang kerana Allah tu penceramah yang dalam TV tu tak ada faedahnya. Boleh nampak? Sebab itu kita dah memilih bagaimana agaknya nak menanamkan rasa cinta, nak masuk syurga, membangun syurga di hati keluarga. Inilah prosesnya. Ini bulan Rejab. Bulan Rejab bulan penting. Kenapa penting? Nabi naik ke langit jumpa Allah. Apa sebab Nabi naik? Sebab dia susah hati. Betul? Tadi kenapa Nabi naik disuci hatinya? Supaya nak jumpa Allah mesti lebih suci. Kita tak baik macam Nabi. Kita banyak dosa lagi, betul? Maka bulan Rejab ni, ya Allah Tuhanku, jadikan bulan Rejab ini bulan aku taubat. Bulan aku tak ngumpat orang. Bulan aku banyak baca Quran. Sebab itu ibadah di bulan Rejab ini, ataupun dia kata bulan haram ini, jangan masuk haram anjing dan babi biru. Itu pun haram juga. Diharamkan makan anjing, makan babi, haram. Itu haram, tak boleh. Betul? Tak boleh makan. Tapi bulan haram, bulan tak boleh buat dosa. Boleh ingat? Boleh faham? Bila nak rasa nak ngumpat sikit, alamak tawar airnya, ya Allah, pedahnya lauknya. Tu mulutnya bagus ke tak bagus? Tak bagus. Artinya lidah kita masih kotor. Siapa tak gosok gigi hari ni? Semua orang gosok gigi, betul? Apa sebab gosok gigi? Apa sebab puan gosok gigi? Kebersihan lagi. Tak nak bau-bau, tak nak sebab satu daripada ciri kebersihan itu baru bersih gigi, betul? Lidahnya bersih ke tak? Giginya putih tapi perkataan yang keluar dari lidahnya apa? Kotor. Buat apa gosok? Barat.
Jadi kalau lidah, kalau giginya gosok hari-hari dan giginya bersih putih, yang keluar dari lidahnya juga mestilah